Selamat pagi, salam sejahtera. Masih lagi hangat tentang Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diumumkan semalam. Ramai yang tak puas hati, ramai juga yang puas hati. Antara yang paling puas hati ialah daripada Sabah, kerana dilihat lebih ramai timbalan menteri telah dilantik daripada Blok Borneo. Tapi yang tak puas hati ialah parti daripada Zuraidah Kamaruddin, iaitu parti PBM, yang mana presidennya iaitu Leri Sheng mengatakan beliau tidak dapat menyatakan kekecewaannya dengan kata-kata beliau, tetapi beliau berjanji akan terus membantu mengukuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang kita mahu. Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu, dan paling penting mohon bantuan anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik, cerita tentang PBM yang tak puas hati Zuraidah tiada wakil daripada PBM untuk masuk kabinet. Pada pendapat saya sangat sesuai lah Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih kabinet sekarang ini tanpa memasukkan PBM, kerana anda tahu dalam parti PBM itu ada Zuraidah Kamaruddin, dan juga kalau saya tak silap Leri Sheng daripada parti PBM itu juga merupakan bekas ahli PKR yang telah lompat parti, dan sebelum ini menyokong macam-macam telah disokong. Jadi saya fikir sudah menjadi satu tindakan yang tepat untuk tidak memasukkan siapa-siapa wakil daripada PBM. Tetapi kita bersyukur kerana Leri Sheng telah mengatakan beliau tetap menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, to the point. Sekarang poin utama kita hari ini, iaitu Tengku Zafrul akhirnya buka cerita isu 600 bilion. Kemarin telah dinyatakan di dalam video, dalam laporan media, mengatakan bahawa sebenarnya bukan 600 bilion yang menjadi isu. Rupa-rupanya lebih kurang dalam 92 atau 96 bilion sahaja yang akan disiasat oleh SPRM. Kerana selebihnya, wang yang selebihnya daripada 92 bilion itu, daripada 600 bilion itu adalah bukan wang kerajaan, tetapi ianya wang bank dan wang orang sendiri, kerajaan, wang rakyat sendiri. Jadi saudara-saudara yang dihormati sekalian, ada lebih kurang 90 bilion yang menjadi tanda tanya sekarang ini. Saudara-saudara, akhirnya Tengku Zafrul buka cerita isu 600 bilion. Habislah Muhyiddin kalau ada yang tercerita yang paling panas atau rahsia ini. Tengku Zafrul akhirnya buka cerita isu 600 bilion ringgit Malaysia. Tadi media tanya sama ada saya telah dipanggil SPRM untuk memberi keterangan isu RM 600 bilion, kata Tengku Zafrul. Jawapan Tengku Zafrul sangat mudah. Beliau kata tiada apa yang nak disorokkan. Setakat ini SPRM belum menghubungi saya, kata Tengku Zafrul lagi. Sekiranya dihubungi, saya akan beri kerjasama penuh, kata Tengku Zafrul dalam ciapan balas atau dalam Facebook Tengku Zafrul. Selain itu, saudara-saudara yang dihormati sekalian, dengan adanya keputusan ataupun Tengku Zafrul ini buka mulut, akhirnya Najib tiba-tiba bersuara juga. RM 600 bilion, isu 600 bilion. Selain daripada Tengku Zafrul dan Muhyiddin yang telah bersuara, juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, Najib Razak pun tiba-tiba pula buka mulut, buka cerita. Apa ceritanya? Najib kata, kini tiba masa Muhyiddin pula turun naik mahkamah, turun naik SPRM. Nah, itu kata Najib. Najib bosku sedang berehat di mana? Parlimen Kajang. Bukan parlimen, penjara Kajang. Kini tiba masa Muhyiddin pula naik mahkamah, turun naik mahkamah, kata Najib. Pentadbir akaun Facebook bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, tiba giliran Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk turun naik pejabat SPRM, Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dalam satu entry di Facebook, Najib berkata, perkara itu akan membongkarkan dakwaan bekas ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa bahawa Muhyiddin mempunyai wang puluhan juta ringgit. Mereka menulis giliran Muhyiddin naik turun SPRM pula. Misteri duit berpuluh juta ringgit dalam bilik tidur dia bakal terjawab tak lama lagi, kata Najib. Semalam
Facebook Najib mengucapkan terima kasih kepada Anwar kerana membongkarkan isu yang mendakwa Muhyiddin memberi jutaan ringgit kepada UMNO. Untuk rekod, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan sedang menyiasat dakwaan Anwar Musa mengenai Muhyiddin memberi UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti itu pada pilihan raya negeri PRN Sabah pada 2020. Pada 21 November lalu, Anwar dalam satu video yang tular mendakwa Muhyiddin menemuinya di Sabah. Dalam video berkenaan, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu mendakwa dalam pertemuan tersebut beliau diberi berpuluh juta ringgit untuk PRN Sabah. Wow, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian, yang lebih mengejutkan kita lagi daripada laporan risikan yang kita terima ialah apabila juga tular satu berita mengatakan bahawa Ismail Sabri Yaakob walaupun tidak diberikan apa-apa jawatan dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi beliau mungkin akan bakal memegang jawatan penting dalam GLC. Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, berkemungkinan diberi peranan istimewa dalam salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC. Difahamkan, jawatan itu ditawarkan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pertemuannya di pejabatnya pada Selasa. Pengumuman berkaitan pelantikan itu juga dijangka akan dibuat tidak lama lagi. Pada itu, satu poster yang viral menyatakan Ismail Sabri mungkin dilantik sebagai pengerusi Petronas. Bagaimanapun, salah satu sumber yang rapat dengannya menafikan bekas Perdana Menteri itu akan memegang jawatan tersebut. Kemungkinan dia juga sedang mempertimbangkan untuk diberikan satu lagi peranan GLC, katanya kepada Sinar Harian. Ismail Sabri adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada Ogos 2021 sehingga Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober tahun lalu. Saudara-saudara, apa yang mengejutkan kita lagi ialah apabila seorang menteri ataupun seorang ahli parlimen daripada UMNO tidak dilantik sebagai timbalan menteri ataupun menteri dalam Kabinet Anwar, iaitu Johari Abdul bakal disebut-sebut sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru. Johari Abdul disebut Speaker Dewan Rakyat yang baru. Bekas ahli Parlimen Sungai Pertani Datuk Johari Abdul dilaporkan mengesahkan namanya antara dicalonkan sebagai Speaker Dewan Rakyat. Adun Gurun PKR itu memberitahu Malaysia Kini bahawa beberapa nama telah pun dikemukakan oleh pelbagai pihak dan difahamkan namanya adalah antara mereka. Mungkin saya akan menjadi penceramah, kata Johari. Ketua Pembangkang DUN Kedah itu ditawarkan jawatan speaker pada 2018 apabila Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya selepas pilihan raya umum ke-14, tetapi beliau menolaknya kerana mahu mengekalkan jawatan dalam DUN. Perlembagaan menyatakan seseorang ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih sebagai Speaker Dewan Rakyat perlu menarik diri daripada Dewan Undangan Negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.